Okey. Sambung kelas kita MAT pula. Tadi kita dah habis matematik pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Man. Hari ini kita masuk topik persoalan kuadratik dan fungsi kuadratik bab 2 tingkatan 4 matematik tambahan. Okey. Jadi kalau kamu tengok dalam handout yang saya bagi kamu, kalau dah print tak apa, kalau tak print boleh follow je satu-satu. Cuma yang saya bagi dalam bahasa Inggeris, saya akan translatekanlah. Contoh nombor 1 dulu. Nombor 1 senang je cerita dia. Selesaikan okey, persamaan kuadratik. Kuadratik mengikut kaedah yang dia suruh buat apa. Contoh soalan A, dia bagi itu 3x kuasa 2 campur 5x tolak 2 sama dengan kosong. Dia nak apa? Kamu kena guna penyempurnaan kuasa 2. Dia kena guna penyempurnaan kuasa 2 lah. Kalau dia suruh buat ni memang kena guna. Kalau tak, pakai kalkulator je. Okey? Contoh, macam mana kita nak buat penyempurnaan kuasa 2? Penyempurnaan kuasa 2, langkah pertama, kamu kena asingkan x dengan nombor. Asingkan. Yang ini maksudnya saya akan buat ni 3x kuasa 2 campur dengan 5x sama dengan 2. Langkah pertama. Itu kita nak buat penyempurnaan kuasa 2. Ini saya buat pakai basic penyempurnaan kuasa 2. Asingkan x dengan nombor. Lepas kamu asingkan, kamu kena sempurnakan kuasa 2 ni. Namanya sempurnakan kuasa 2. Apa maksud sempurnakan? Tak ada orang lah kat depan ni. Contoh macam ni, 3 tak mau 3. Kita tak mau 3 tu. Yang macam ni kita nak hilangkan 3 ni, kita bahagi semua orang dengan 3. Boleh Contoh kat sini saya bahagikan ni, bahagi ni dengan 3. Semua bahagi 3. Kita akan dapat kat sini per 3 per 3 per 3. Jadi kita akan dapat x kuasa 2 campur 5 per 3x sama dengan 2 per 3. Ada setengah buku saya tengok belah sini dia tak buat, dia buat kurungan. Dia faktor. Dia lain sikit lah. Saya faktor macam ni terus je. Pasal yang ni kita panggil dia sempurnakan kuasa 2. Okey? Lepas kita sempurnakan ni, kamu kena ingat yang ini B, ini A, ini B, ini C tadi kan. Kita kena buat B per 2 kuasa 2 pada tambahkan kepada kiri dan kanan. B per 2 kuasa 2. Siapa B per 2? Ni Mamat ni dia. Jadi saya kena enjakkan sikit. Dia akan jadi X kuasa 2 campur 5 per 3X. Masukkan dia. Tambah kurungan. Ni bahagi 2. Jadi 5 per 3 ni akan jumpa dengan 2. Maksudnya akan jadi 6. Kuasa 2. Belah kiri dan belah kanan. Ini 2 per 3 tulis siap-siap dulu. Tambah sini juga. Benda yang sama. Kiri kanan. Macam tu. Okey. Itu step kedua. Step pertama, sempurnakan kuasa 2. Lepas sempurnakan, tambah benda kiri dan kanan. Yang ketiga, potong 3. Potong 3, letak dalam kurungan. Apa maksud potong 3 ni? 3 ni. 1, 2, 3. Potong semua orang, letak dalam kurungan. Gitu. Siapa yang kita masukkan dalam kurungan ni? Mamat yang depan sekali dengan yang belakang aja. Yang ini dengan yang ni saja. Maksudnya kita masuk X, yang ini positif 5 per 6. Tu je. Macam tu. Boleh? Kena faham tu. Okey? Yang ini macam mana nak buat? Yang ini kau tekan kalkulator lah. Ini tekan kalkulator. Yang ini macam mana? Berapa dapat jawapan dia? Kena tekan kalkulator. Contoh mana kalkulator? Ambil 2 per 3. 2 per 3 tambah dengan 5 per 6 kuasa 2. 49 per 36. Dapat kat sini. Itu kaedah dia. Ni potong 3 jadi kurungan kuasa 2. Lupa kuasa 2. 3 ekor ni terus ambil. Ambil depan dengan belakang. Itu je.
Okey. Sekarang kita dah boleh selesaikan. Macam mana selesaikan? Kuasa 2 pergi sebelah. Dia akan jadi apa? X tambah 5/6 sama dengan punca ni. Dia akan jadi seorang positif, seorang negatif. Jadi punca kuasa 2 49/36 yang positif seorang lagi. X tambah 5/6 sama dengan negatif punca kuasa 2 49/36. Dapatlah jawapan kita kat situ. Jadi X sama dengan kat sini. Yang ini 7/6 tolak 5/6. Yang ini akan jadi negatif 7/6 tolak 5/6. Jawapan akhir kat sini kita akan dapat 2/6 1/3. Yang ini kita akan dapat negatif 12/6 sama dengan negatif 2. Itu hasil kita. Ini kita panggil dia kaedah lengkap penyempurnaan kuasa 2. Kalau dia suruh buat, selesaikan masalah kuadratik dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Ingat balik kan? Yang ni kadang-kadang yang dah lupa. Ramai lupa ni buat penyempurnaan kuasa 2. Tapi ini dalam persamaan kuadratik, bukan fungsi tau. Fungsi lain, nanti kita tengok fungsi. Fungsi saya ajar cara lain. Ini untuk selesaikan persamaan kuadratik. Sebab tu kadang-kadang kamu tengok, bila dia kata penyempurnaan kuasa 2 markah dia bagi banyak, 4 dia bagi. Sebab kaedah dia panjang. Okey? Satu contoh Boleh? Kita tengok. Padam Formula pula. Formula. B. Okey. Soalan B, dia bagi kat situ 2x kuasa 2 tolak 4x tambah 1. Ini dia kata guna formula. Guna formula ni yang senang. Paling senang guna formula lah. Itu apa formula kita? X sama dengan negatif B plus minus punca kuasa 2 B kuasa 2 tolak 4AC per dengan 2A. Kamu hanya perlu tambah tolak tu je, pecahkan. Yang kena tahu ABC je siapa. Contoh terus tulis je jawapan kita. Negatif B negatif 4 tambah tolak punca kuasa 2 B kuasa 2 negatif 4 kuasa 2 tolak 4 A2 C1 per dengan 2A. Okey? Yang ini pun kita boleh pecah dua. Contoh kalau nak buat jalan kerja pecah dua, kamu kena buat ni. B kita 4 tambah punca kuasa 2 tu kamu kira dalam ni saja. Contoh kat sini ni 16 tolak 8 dia akan dapat 8. Per dengan 4. Tu satu jawapan. X sama dengan atau seorang lagi X sama dengan ambil benda yang sama, beza dia apa? Tolak. Tu je. Apa tu dapatkan jawapan dia. Jawapan dia biasanya ini bila melibatkan punca kuasa ni, biasanya dia ada melibatkan apa? Perpuluhan. Kamu tekan je kalkulator. Cuma formula senang sikit. Lepas tu saya tengok kalau biasanya bila kita nak guna formula, bila nak guna penyempurnaan kuasa 2. Okey? Penyempurnaan kuasa 2 biasanya kita akan gunakan kalau dia suruh. Kalau dia tak suruh jangan pakai. Formula ni bila nak guna? Formula ni kita guna formula bila dia kata tuliskan jawapan dalam 3 tempat perpuluhan. Maksudnya jawapan dia kata dia nak dalam perpuluhan. Kalau soalan dalam perpuluhan maksudnya confirm kita akan pakai formula je. Nampak? Kalau dia kata selesaikan saja. Selesaikan saja. Dia tak bagi tahu kaedah apa. Selesaikan saja. Maksudnya kita boleh guna faktor. Faktor maksudnya boleh guna apa? Boleh pakai kalkulator. Itu beza dia. Okey? Yang ni kamu selesaikan nanti. Tak ya, setakat ni cukup saya buat. Sebab bawah dia apa? Ambil kalkulator tekan saja. Okey? Kita pergi soalan seterusnya nombor 2. Cikgu. Ya. Biasa yang perpuluhan tu 3 tempat cikgu. Ada ikut soalan. Kalau soalan bagi tahu 3 tempat. Kalau soalan kata 4 angka bererti, 3 angka bererti, kita ikut. Tapi kalau soalan tak cakap apa, suka hati.
Kalau soalan tak beritahu, dia kata selesaikan je. Tiba-tiba kamu dapat jawapan perpuluhan. Nampak? Kamu boleh letak sukati. Cuma kalau boleh kita buat yang terbaik lah. Sebab tu kita bagi 3 tempat perpuluhan. Oh, okey. Okay. Tapi sebenarnya topik ni dia jarang dah. Soalan dia direct macam ni. Kuadratik ni dia selalu bagi macam persamaan luas. Kan? Macam tu dah. Dia dah lain sikit. Tapi kita tak tahu. Saya tak tahu. Kan? Saya cakap mungkin dah lain. Tiba-tiba zaman kamu tiba soalan macam ni. Soalan nombor 2. Bentukkan persamaan kuadratik. Bentukkan form. Bentukkan persamaan kuadratik. Okey. Dari punca negatif 1/4 dan 3/5. Okey. Dia sebenarnya ini kaedah paling senang kita buat dalam bentuk persamaan biasa je. Okay, dia ada 2 kaedah kan. Kaedah pertama kita buat punca tu adalah X. Itu cerita dia. Contoh yang ini dia bagi 2, saya terus tulis X sama dengan negatif 1/4, X sama dengan 3/5. Ini kaedah pertama. K1. Nampak? Macam ni terus kamu boleh buat dalam kurungan, nampak? Jadi apa ni? Dia akan jadi kat sini 4X tambah 1. Macam kita buat biasa. Ini dia akan jadi 5X tolak 3. Okey, lepas tu kita kembangkan. Kembangkan kita akan dapat apa? 20X kuasa 2. Lepas itu tolak 12X campur 5X tolak 3 sama dengan 0. Jawapan kita akan dapat 20X kuasa 2 tolak 7X tolak 3 sama dengan 0. Ini kaedah pertama kita guna. Bila boleh guna? Kalau dia bagi punca nombor. Kalau dia bagi punca bukan nombor, jangan pakai macam ni. Jenuh nanti. Kan? Punca nombor je boleh buat macam ni. Okey? Satu lagi kaedah kita pakai apa? Formula. X kuasa 2 sama dengan negatif hasil tambah punca. SOR. Kan? X plus hasil darab punca. POR. Ni SOR. Ini POR. Kalau bahasa Inggeris. Okey? Yang ini maksudnya kena carilah hasil tambah dengan hasil darab. Jadi saya akan buat X kuasa 2 tolak hasil tambah. Hasil tambah negatif 1/4 campur 3/5. Letak X. Tambah dengan hasil darab. Negatif 1/4 darab dengan 3/5. Sama dengan 0. Betul, ambil kalkulator kira benda ni. Okey? Bila kamu ambil kalkulator, kamu akan dapat negatif 1/4 tambah 3/5. 7/20. 7/20X. Yang ini darab. Darab kita akan dapat negatif 3/20. Dah siap. Beza dia apa? Yang ini dia 20 kat depan. Dia tak faktor. Yang ini X kat depan. Kalau kita darab 20 akan dapat jawapan sama. 2 kaedah. Ini kaedah menggunakan formula. Ini kaedah menggunakan apa? Kembangan. Jadi dua-dua kaedah boleh pakai dalam exam. Cuma dalam bidang kuadratik ni, dalam topik MAT ni, yang ini lebih penting. Sebab kamu kena tahu formula ni wujud. Kena faham yang formula ni ada. Okey? Contoh dia. Ada ingat Dia kena ingat ni. Hasil tambah X negatif, hasil darab positif. Boleh Okey. Bagi nombor 3 Takut tak cukup rasa lagi ni. Tak cukup, kena esok kita bincang sambung. Okey. Nombor 3. Apa soalan dia? Dia kata jika alfa dan beta adalah punca
persamaan kuadratik dua X kuasa 2 campur 5X tolak 12 sama dengan 0. Bentukkan persamaan kuadratik. Bentukkan persamaan kuadratik dengan punca 1 per alfa dan 1 per beta. Itu soalan dia. Okey. Jadi kalau tengok soalan ni, dia ada dua bahagian sebenarnya. Jawab saya api. Semua marker saya habis dapat. Dia ada sikit lagi. Nanti saya refill. Okey. Jadi yang pertama, dia bagi jika alfa dan beta adalah punca. Jadi kita ada dua bahagian kat sini. Bahagian yang pertama adalah punca dia adalah alfa dan beta. Bahagian pertama. Dan persamaan dia adalah ni. 2X kuasa 2 campur 5X tolak 12 sama dengan 0. Okey? Yang ini kita ada punca dan kita ada ABC. Nampak? Bila kita ada punca dan kita ada ABC, kita boleh gunakan formula kita iaitu SOR bar por cha. Saya pakai formula bahasa Inggeris sebab sebut senang sikit, SOR bar por cha. Kan? Yang ni HTP HDP panjang sikit cerita dia. Sama formula dia, hanya hasil tambah dan hasil darab. Maksudnya kat sini SOR apa? Hasil tambah punca. Alfa campur beta. Sama dengan negatif B. Negatif 5/2. Por pula hasil darab punca. Alfa beta. Sama dengan C/A. Negatif 12/2. Sini kita boleh ringkas jadi negatif 6. Ini satu bahagian. Itu kena faham. Satu lagi bahagian, cerita dia, bentukkan persamaan kuadratik. Bila bentukkan persamaan kuadratik, maksudnya kita ada punca yang baru. 1 per alfa dan 1 per beta. Ini punca kita yang baru. Okey? Bila kita nak bentuk, formula tadi kita kena guna. Iaitu X kuasa 2 tolak, saya pakai bahasa SOR sebab sana SOR. SOR campur por sama dengan 0. SOR hasil tambah, sum of root. Por product of root, hasil darab. Ni dua ni pakai dua bahagian. Okey? Jadi kita tengok. Yang pertama kena cari dulu SOR. SOR maksudnya hasil tambah. Jadi SOR kita adalah sama dengan, tak boleh pakai formula ni, ini lain. Ini lain. Ini 1 per alfa campur 1 per beta. Pecahan, kita selesaikan pecahan guna darab silang. Kita akan dapat beta campur alfa per dengan alfa beta. Nampak? Bila kamu buat benda ni, kamu akan nampak benda ni sama dengan sebelah. Nampak? Kita boleh gantikan nilai. Contoh, beta campur alfa sama dengan alfa campur beta. Sama. Berapa nilai dia? Negatif 5/2. Maksudnya kat sini boleh isi negatif 5/2 bahagi dengan alfa beta negatif 6. Macam tu. Jadi apa jawapan kita? Ambil kalkulator, kamu tekan, kamu akan dapat 5/12. Okey? Buat por pula, hasil darab pula. Por pula hasil darab adalah apa? 1 per alfa darab dengan 1 per beta. Nampak? Yang ni bila kita selesaikan pecahan ni, dia akan jadi 1 per alfa beta. Siapa alfa beta? Negatif 6. Jadi kat sini kita akan dapat negatif 1/6. Sebab 1 per negatif 6 tak cantik. Okey? Dah siap belum? Belum. Kena masukkan benda ni ke dalam persamaan ni baru jadi. Jadi apa jawapan kita? Jawapan kita akan jadi X kuasa 2 tolak hasil tambah.
5/12X. Okey. Tambah hasil darab. 1/6 sama dengan 0. Siap. Itu jawapan akhir kita. Dia ada 2 bahagian. Tengok betul. Dia nampak kan? Okey. Saya pergi dekat terus nombor 4. Okey, kalau tak sempat bagi tahu try. 4 Sangkut ke, tak faham ke? Sebenarnya benda ni saya nak ingatkan kamu sikit je. Ingatkan sikit macam mana kaedah kita buat. Kawan-kawannya kalau ada exam nanti jumpa, insya-Allah boleh jawab. Okey, nombor 4 Satu daripada punca, satu daripada punca persamaan kuadratik X kuasa 2 campur 8 sama dengan P campur 1X ialah 2 kali punca yang satu lagi. Okey. Cari nilai yang mungkin bagi P. Okey, kamu tengok kejap saya nak ambil marker lain, kelabu. Okey, macam mana cerita ni? Satu daripada punca persamaan kuadratik, jadi kita ada persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik ni kena susun bagi elok dulu. Yang ini persamaan kuadratik dia akan jadi X kuasa 2. Ni tolak. Tengok betul-betul. P campur 1X. Campur 8 sama dengan 0. Jadi A, B, C. Baru jadi kuadratik yang cantik. Ialah 2 kali punca yang satu lagi. Maksudnya kat sini, kalau seorang tu alfa, seorang lagi adalah 2 alfa. Itu maksud dia. Nampak? Jadi apa yang kita boleh buat? Kita ada A 1, B kita negatif P tambah 1, nampak? Dan C kita sama dengan 8. Kita ada A, ada B, ada C dan ada punca. Jadi automatik kita boleh guna formula kita yang tadi. SOR bar porca. Boleh guna formula ni. Nampak? Boleh guna formula ni, kita pun masuk cerita dia. SOR, hasil tambah punca. Ni tambah ni. Dapatlah kita, iaitu apa? 3 alfa. Negatif B. Negatif B maksudnya negatif jumpa negatif, habislah cerita dia. P campur 1/1 tak payah tulis. Okey? Pergi por pula. Hasil darab. Ni darab ni akan jadi apa? 2 alfa kuasa 2 sama dengan C/1. Kita akan dapat 8. Jadi kat sini kita nak selesaikan, nak cari apa? Nak cari P. Kita boleh selesaikan yang ni dulu. Okey? Kita selesaikan ni, saya akan dapat alfa kuasa 2 sama dengan 4. Jadi alfa sama dengan 2 dan alfa sama dengan negatif 2. Jangan lupa punca kuasa akan menghasilkan 2 jawapan. Satu positif, satu negatif.
Okey? Dan bila kita ada 2 alfa, maksudnya P kita pun akan dapat 2 jawapan. Apa P kita? P adalah sama dengan 3 alfa tolak 1. Formula kita. Okey, jadi kalau alfa kita sama dengan 2, jadi P kita sama dengan 3 kali 2 tolak 1 dapat 5. Soalan lagi, kalau alfa kita negatif 2, kita akan dapat P sama dengan 3 kali negatif 2 tolak 1 akan dapat negatif 7. Macam tu cara penyelesaian dia. Yang penting apa? Kita tahu bila nak guna formula. Formula ni, bila nak guna. Kan? Bila nak pakai formula ni dan bila kita nak pakai formula yang satu lagi. Okey? Tengok. Boleh? Boleh. Okey, okey. Okey, kita masuk soalan seterusnya, nombor 5. Nombor 5 kita, soalan dia apa? Cari julat. Range, cari julat. Okey. Yang memenuhi satisfy, memuaskan. Memuaskan. Lagi cantik memuaskan ketaksamaan kuadratik 2x kuasa 2 campur 5x tolak 12 lebih kecil pada 0. Okey? Tak, masih kelabu Kenapa marker saya ni? Okey? Kita sama kat sini senang je sebab yang ini hanya melibatkan kaedah graf ataupun garis nombor yang penting kat sini kamu faktor dulu, ambil kalkulator, kamu faktor benda ni, simple je. Tapi masa faktor kamu jangan buat kurungan-kurungan tu, tak payah pun tak apa. Kamu terus buat garis nombor macam ni. Letak dua benda, kemudian faktor saja. Contoh kat sini ambil kalkulator. Faktorkan. Tiga per 2 dengan negatif 4. Jadi kita akan dapat 3 per 2 dengan negatif 4 bila kamu faktor. Jadi kamu kena letak yang kecil belah kiri. Negatif 4, yang ini 3 per 2. Okey. Boleh? Kemudian baru kita terus tulis apa? Bentuk graf. Tengok kat sini. Graf kita, A kita positif. Maksudnya graf kita senyum. Okay, jadi graf kita kat sini graf senyum. Senyum. Kemudian yang ini lebih kecil pada kosong. Lebih kecil pada kosong maksudnya bawah. Jadi kita akan lorek bawah. Dia jalan kerja dia ni je. Ni jalan kerja dia. Jawapan kita mana? Kat bawah ni. Satu kawasan melorek maksudnya jawapan kita berada di tengah-tengah. Negatif 4. 3 per 2. Yang ini lebih kecil. Macam tu je. Boleh Okey. Ini simple je. Nombor 5 ni. Cuma dalam exam kamu jaranglah dia bagi straight. Macam ni dia boleh ubah sikit lah contoh. Okey, kita tengok nombor 6. Sebab kat tepi ni nombor 6. Muat ni. Okey, nombor 6.
Soalan dia sama. Cari julat untuk apa? Negatif 6x kuasa 2 tolak 5x tambah 6 lebih kecil atau sama dengan kosong. Sama cerita dia. Apa step dia? Buat garis, tanda 2, ambil kalkulator, faktor. A negatif 6, B negatif 5, kalkulator saya. Faktor je buat hal. Negatif 3 dengan 2/3 tu. Negatif 3/2, betul? Negatif 3/2 dengan apa Saban? 2/3? Ya, 2/3. 3. Okey. Bentuk graf. Tengok depan. Negatif, graf masam. Nampak? Okey. Yang ini lebih kecil juga. Tengok bawah. Itu simbol dia. Jadi kita buat graf dulu. Masam. Tarik. Okey. Tengok mana? Tengok bawah. Tengok bawah jumpa kaki. Kalau jumpa kaki, lorek kat luar. Itu cerita dia. Dua kawasan berlorek. Dua kawasan berlorek maksudnya dua jawapan terpisah. Yang pertama ke kiri. Maksudnya kita akan ambil X ke kiri. Ada sama dengan, kita perlu letak sama dengan 3/2. Itu. Kemudian satu lagi X ke kanan. Macam tu. 2/3. Ini negatif tertinggal. Itu. Jadi dua. Kalau jumpa bulat tengah-tengah ni, satu jawapan tengah-tengah. Kalau dua lorek, maksudnya jawapan dia asing. Okey? Macam mana dapat lorek ni? Kita tengok ni. Atas ke bawah. Yang ini bentuk graf. Tengok depan ni. Yang ini tak payah tengok. Mula-mula je kita gunakan B tu dan C untuk mendapatkan dia punya faktor sahaja. Okey? Ini kita panggil topik ni adalah ketaksamaan kuadratik. Ketaksamaan kuadratik. Okey? Boleh? Ni kamu ingat-ingat semula ni. Saya nak ribas-ribas sikit je. Supaya dalam exam janganlah tinggal lupa. Topik-topik form 4 ni, bab 1, 2, 3, 4 ni skor. Hentam tu cukup, full mark. Okey? Nombor 8. Nombor 8 kalau kamu tengok dia kata diberi kat situ 2x kuasa 2 tolak 2 tambah h x tambah 2 sama dengan kosong mempunyai punca yang sama, punca yang nyata dan sama. Ikut root. Nyata dan sama. Cari nilai bagi H. Hebat juga saya translate ni. Okey. Keyword kita apa? Mempunyai punca yang nyata dan sama. Kadang-kadang dia kata dua punca. Tapi untuk soalan ni dia bagi tahu punca-punca aja. Jadi apa keyword kita? B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Kena ada ABC lah. Jadi A kita kat situ sama dengan 2. B sama dengan negatif 2 tambah H. C sama dengan 2. Senang soalan ni. Masukkan saja. B kuasa 2. Bila kita buat B kuasa 2, negatif tak tulis pun tak apa. Sebab bila kuasa 2, negatif hilang. Kamu boleh terus tulis 2 tambah H kuasa 2. Gitu je. Negatif ni buang je. Okay? Takut careless saja terletak negatif kat luar ni. Kira salah tadi. Okay? 4. A kita 2. C
C kita pun 2. Sama dengan kosong. Yang ni kita boleh gunakan faktoran biasa dia. Contoh yang ini. Saya buat macam tadi je. 2 tambah H kuasa 2 sama dengan 16. Nampak? Punca kuasa dia akan jadi 2 tambah H sama dengan punca kuasa 2 16 maksudnya 4 atau tambah H sama dengan negatif 4. Macam tu je. Di jawapan kita akan dapat H sama dengan 2 atau H kita sama dengan negatif 6. Ini senang. Okey. Cuma kita panggil ini adalah jenis punca. Ada berapa jenis punca? Ada 4. Ini jenis punca kan. Okey. Jenis punca, type of root. Punca ada 4. Yang pertama, 2 punca berbeza. Kan? B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar daripada kosong. 2 punca sama. Yang kita baru buat. B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Tiada punca. Tiada punca. B kuasa 2 tolak 4AC lebih kecil daripada kosong. Saya kata ada 4. Seorang lagi dia kata punca nyata. Dia kata punca nyata tapi dia tak beritahu berbeza ke sama. Jadi kita combine dua-dua ekor ni. Dia akan jadi B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar atau sama dengan kosong. So dia ada 4 semua. Okey. Allahu Akbar. Saya terpijak wire pula. Saya baik tak? Putus. Okey. Test. Boleh dengar ke? Boleh. Saya terpijak wire. Aduh, nasib baik ya. Kalau putus habis. Okey, sepadam ni kan. Kita pergi nombor 9. Ni dia dah sama dah semua. Ada cerita pasal jenis-jenis punca je. Kuadratik ni macam tu, dia pusing-pusing. Benda dia macam tu je lebih kurang. Okey, nombor 9 kat situ. Kita ambil dia kata, cari julat. Saya ringkaskan je. Cari julat X tambah H tambah 3 sama dengan negatif 1. Mempunyai 2 punca nyata dan berbeza. Okey? Keyword kita yang ini betulkan dulu. Dia kena dapatkan dulu kuadratik untuk dapatkan ABC. Kat sini kita akan expand akan jadi X kuasa 2 campur HX. Kemudian campur dengan 3X. Campur 1 sama dengan kosong. Okey? Tak payah faktor pun tak apa. Yang penting kamu kena bagi tahu ni. A siapa? A 1. B siapa? Dua-dua ekor ni B. H campur 3. C siapa? 1 macam tu. Tak payah faktor, tak payah susun macam apa. Okey. Formula apa? 2 punca nyata berbeza. B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar pada kosong tadi. Okey. Susun bagi cantik. B kita H tambah 3 kuasa 2 tolak dengan 4AC lebih besar pada kosong. Okey. Ini dah boleh buat macam biasa. Dia akan jadi apa kat sini? Kita akan jadi kuadratik. Jangan pindah macam tadi pula. Kita bukan nak selesaikan. Sama dengan boleh pindah. Kuadratik tak boleh. Kuadratik kena kembangkan. H kuasa 2 campur 6H campur 9 tolak 4 lebih besar pada kosong. Sebelah ni. H kuasa 2 campur 6H campur 5 lebih besar pada kosong. Kena buat garis nombor macam tadi. Ni jangan pergi pindah benda ni macam tadi buat pecah pakai punca kuasa. Tak boleh. Kuadrat ketaksamaan tak boleh. Persamaan boleh. Okey. Yang ni ambil kalkulator faktor saja. Ni dapat berapa Sapuan? 32. Negatif 5 dengan negatif 1. Negatif 5 dengan negatif 1. Negatif 5 dengan negatif 1. Okey. Jadi graf kita
Positif maksudnya graf senyum. Lorek kita nampak lebih besar maksudnya atas. Macam tu. Graf senyum. Lorek kat mana? Atas. Jawapan kita terpisah. Jadi jawapan akan dapat apa? H. Jangan buat X pula dia. Apa nak pergi H ni, pergi buat X kat bawah kan? H. H kita ke kiri lebih kecil daripada negatif 5 dan H kita lebih besar daripada negatif 1. Okey, boleh? Tengok nombor 10 kat situ. Sama tak cerita dia? Kan? Beza dia apa? Sikit je beza dia nombor 10. Kan dia bagi apa? Persamaan dia lain sikit. Jenis punca dia tidak mempunyai punca. Okey, sepadam kan? Okey, kalau kamu tak sempat salin, kamu cakap, kamu kena stop. Kejap. Bagi tahu. Okey, nombor 10. Sini. Cari julat bagi X kuasa 2 campur KX campur 16 sama dengan 2 X tambah K. Okey, yang ini belum kuadratik. Kita susun bagi cantik dulu. Siapa sini? X kuasa 2 campur KX campur 16 tolak 2X tolak 2K sama dengan kosong. Jadi A 1, B ada 2 orang. K tolak 2, C pun ada 2 orang. 16 dengan tolak 2K. Tak susun pun tak apa. Sebab gitu, tak susun tu. Yang penting siapa A, siapa B, siapa C. Okey? Apa dia kata? Tidak mempunyai punca nyata. Tidak mempunyai punca. Maksudnya apa? B kuasa 2 tolak 4AC lebih kecil daripada 0. Okey, masukkan. Siapa B kita ni? K tolak 2 kuasa 2 tolak 4 A1 C. Ramai juga C ni. 16 tolak 2K. Lebih kecil daripada 0. Yang ini jangan pindah. Kena buat apa? Kembangkan bentukan ketaksamaan kuadratik. Apa jadi? K kuasa 2 tolak 4K campur 4. 1 ni buat pening kepala padam. 4 kali 1 4. Okey. Senang ni padam. Tolak 64 campur 8K. Okey. Jadi kat sini K kuasa 2 campur 4K tolak 60. Betul? Tengok. Yang ambil kalkulator, faktor dah boleh letak dekat garis nombor. 60. Negatif 10 dengan 6 Eko. Negatif 10 dengan 6. Okey, graf kita. Senyum. Lorek. Bawah. Kan? Graf senyum. Lorek bawah. Jawapan. Satu jawapan tengah-tengah. Iaitu huruf K. Cek huruf dulu. K. Okey. K. Negatif 10, 6. Boleh? Okey, sampai nombor 10. Sekarang kita masuk quadratic function. Okey, sepatutnya tak sempat ni quadratic function. Kan saya target untuk esok, tapi tak apa. Masuk sikit, ada masa sikit lagi. So, kita perkenalkan sedikitlah cerita pasal apa beza quadratic dengan function dengan persamaan quadratic. Then
Mula-mula saya memang target nak buat bab 1, bab 2, bab 3 tapi saya tengok memang tak boleh sebab ada bab yang besar. Contoh, bab 2 besar, bab 3, bab 4 indices log tu yang tu pun besar juga tu. Jadi kita tengoklah insya-Allah takat mana kita boleh buat. Saya try lah. Sebab kita pun ada masa sikit. Okey. Fungsi, beza fungsi sikit je. Soalan dia nombor 11. Okey. Ungkapkan f(x) 2x kuasa 2 tolak 3x tolak 5 ke dalam bentuk A x tolak h kuasa 2 campur k. Okey. Kemudian nyatakan nilai minimum atau maksimum. Nyatakan nilai minimum atau maksimum. Okey, bagi nilai x tertentu okey. Dekat situ. Yang pertama, macam mana nak tukar jadi ni? Dia ada dua cara. Yang pertama saya beritahu ada paling senang je saya gunakan, biasanya saya akan gunakan teknik penggantian. Contoh, kita akan buat apa? Paksi simetri. Paksi simetri. Formula dia adalah x sama dengan negatif b per 2a. Ini formula untuk paksi simetri. Okey. Jadi kalau saya masukkan kat sini, kita akan dapat negatif b, negatif 3 per dengan 2a, 2 kali 2. Kita akan dapat kat sini x sama dengan 3/4. Ini adalah paksi simetri. Okey. Bila kita dapat paksi simetri, koordinat y bagi paksi simetri adalah nilai minimum atau maksimum sebenarnya. Koordinat y bagi paksi simetri adalah nilai minimum atau maksimum. Kita ambil x ni masuk dalam ni balik. Jadi kita akan dapat, kita anggaplah sebagai y dia adalah sama dengan, masuk balik, 2 3/4 kuasa 2 tolak 3 3/4 kemudian tolak 5. Ambil kalkulator, kamu tekan. Apa siapa yang dapat? Saya dapat pelik ni. Negatif 49/8, betul? Betul Ego, saya pun dapat sampai. Negatif 49/8. Jadi macam mana kita nak isi dalam ni? Cara dia senang je. Dia terbalik tau kita buat. Sebab nyatakan nilai minimum, kita akan dapat tu dulu. Nampak? Kita dapat tu dulu. Jadi saya tengok bentuk kita. A kita tengok A ni. A kita 2 kurungan kuasa 2. Dalam kurungan ni adalah paksi simetri. Okey, paksi simetri kita 3/4. Dia masuk, dia akan jadi x tolak 3/4. Dia macam biasalah kuadratik. Kalau positif masuk dalam kurungan, bertukar menjadi negatif. Yang kat belakang ni, nilai minimum maksimum ni dia follow sebiji, jangan ubah apa-apa. Tolak 49/8 macam tu. Okey, jangan ubah apa-apa. Siap. Yang ni siap yang ni. Okey. Nyatakan nilai minimum atau maksimum. Nilai minimum maksimum dia ikut A. A kita ni kalau dia positif bentuk dia senyum. Kalau senyum maksudnya dia minimum. Kalau masam maksimum. Nampak? Itu je cerita dia. Dekat sini A kita positif maksudnya senyum. Senyum maksudnya nilai minimum. Yang mana nilai minimum? Yang belakang ni. Sama dengan negatif 49/8. Kita dah buat. Cuma kita buat kaedah dia untuk dapat benda ni sebalik. Kita tak pakai penyempurnaan kuasa 2 untuk soalan ni. Okey? Boleh? InsyaAllah. Okey, untuk hari ni takat ni dulu insyaAllah. Saya tak sempat. Saya bagi banyak ni. Tak sempat habis pula fungsi kan. Jadi insyaAllah esok saya akan sambung macam tadi. Mat pun kita sambung sikit. Saya tambah topik seterusnya sikit hari ni.
Nanti untuk kelas petang ni kita akan buat soalan-soalan pasia melibatkan pengamiran lagi. Last pengamiran. Sebab saya lupa, saya betul bagi soalan pasia. Kejap lagi saya akan post kat kamu dekat grup soalan pasia melibatkan pengamiran. Tengok kelas hari ni kita akan buat kelas. Saya lupalah kelas ni saya dah tukar time pukul 4 start sampai pukul 6. Kan minggu lepas kita buat masih lagi 5-7. 5-7 saya tak sempat sebab apa? Pukul 8 saya ada kelas. Jadi 7 tu dia kalut sikit lah. Nak balik rumah, nak solat apa semua dia kalut sikit. Jadi saya akan teruskan jadual asal masa bulan Ramadan ni, iaitu pukul 4 sampai pukul 6 petang ni insyaAllah. Jadi kita jumpa lagi petang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama.